Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel terbaik ya daripada speaker Dewan Rakyat sehingga kan MP Arau koyak habis di Parlimen sahabat-sahabat semua kerana ya masih kononnya bersuara untuk membentangkan pelepasan Zaid Hamidi, tetapi sebenarnya sahabat semua ya dia juga sebenarnya termasuk dalam select committee yang tahu perkara itu tapi masih sengaja ya untuk membuat provokasi di parlimen. Kononnya rakyat mendengar, harus mendengar, tapi sebenarnya mereka hanya menjual nama rakyat. Sehingga kan ya Syahid dan Kasim ini, MP Arau ini memalukan diri sendiri sahabat semua. Jawapan padu daripada Speaker Dewan Rakyat dan juga beberapa ahli parlimen. Jadi menarik untuk kita lihat dan juga tonton video ini sahabat semua. Tapi sebelum kita teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton video ini bersama-sama sahabat-sahabat semua. Yang dikuasai oleh pihak pembangkang. Kami cuma dengar-dengar. Dia bincang sama-sama dia, lepas tu nak cerita kat Dewan. Itu satu Dewan penipuan. perlukan penjelasan. Rakyat perlukan penjelasan. Bukan Ya. penjelasan daripada mulut awak. Okay. Tan Sri, Baik. ini bukan hanya dibincangkan di blog backbencher saja. Ini dibincangkan dalam semua, termasuk ahli daripada pembangkang. Jeli Besut Arau ada dalam jawatan kuasa tersebut. Mereka tahu kita akan jalankan proceeding tersebut. Kenapa dia masih lagi nak panjangkan isu tersebut? Sedangkan dia sudah tahu. Kita akan panggil Peguam Negara datang ke Parlimen. Baik. Yang Berhormat Speaker, Baik. Selayang. saya sebagai pengerusi jawatan kuasa telah keluarkan kenyataan bahawa jawatan kuasa kita akan mengadakan proceeding. Kita akan panggil kedua-dua peguam negara untuk proceeding, untuk memberikan penjelasan. Kenyataan media telah dikeluarkan dan ini menjadi perkara orang awam boleh tahu dan kita akan bentangkan laporan selepas siasatan terima kasih. dibuat. Ya. Terima kasih. Yang Speaker. berhormat, Arau. Sampai. Yang Bunta. berhormat, jawatan kuasa itu apa aja buat cadangan ke Dewan. Dewan nak tahu sekarang dalam Dewan ini. Kami ahli Berhormat, parlimen. Bukan saya seorang banyak tahu. Rakyat ni. Arau. Ya. Pari Bunta. Ya. Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang pertamanya saya nak maklumkan, saya nak menyatakan bahawa isu 18.1 dalam Dewan Saya dengan tahu, isu saya nak- jawatan kuasa Special Select Committee adalah dua perkara yang berbeza. Setuju. Isunya ialah di dalam ini. Setuju. Ringkas saja isu Tan Sri Yang semalam Saya. Tan Sri remember correctly, saya yakin bahawa Tan Sri telah berjanji. Walaupun saya bangkitkan, adakah ini bermakna usul itu diterima? Tan Sri cakap tak terima, tapi dengan your own discretion, dengan budi bicara Tan Sri sendiri, Tan Sri nak benarkan usul ini dibacakan di dalam Dewan ini. Tapi apa yang berlaku, sebagaimana yang berlakulah, Tan Sri yang betul terus menangguhkan Dewan kepada hari ini. Jadi itu yang kami nak bangkitkan, nak dapat penjelasan. Terima kasih. Baik. Selepas ini, saya harap isu ini boleh kita tamatkan, kita move forward. Baik, saya sebut dengan jelas malam, saya akan memberi ruang sebenarnya. Saya panggil Arau dan saya panggil Macang ke bilik saya. Yang saya tolak. Saya tolak usul yang dikemukakan sebab ada presiden. Presidennya ialah pada tahun 23 Julai 2021, Speaker Datuk Azhar Azizan bin Harun telah menolak dua usul yang dikemukakan oleh yang pertama Berwas, yang kedua Port Isen untuk membincangkan isu-isu tertentu 18.1 semasa itu isu proklamasi darurat. Tetapi Speaker Azhar, saya berpandukan kepada dia, Presiden, mengatakan bahawa dia tidak boleh membenarkan kerana peraturan mesyuarat 11.3 termaktub dengan jelas bahawa yang menentukan ialah Perdana Menteri. Jadi saya mengambil Presiden itu mengatakan ini ialah sidang khas. Sidang khas itu 11.3, maka yang menentukan ialah Perdana Menteri. Maka apa yang termaktub dalam syarat-syarat yang diletakkan itu saya ikutlah, sebab itulah 11.3. Baik, saya sebut semalam juga kepada Arau dan Macang, saya akan memberi ruang. Saya tahu ini ialah isu politik
yang masyarakat juga nak tahu apa yang berlaku. Saya kata selepas Perdana Menteri membahaskan. Maksud selepas saya tak kata semalam, saya tak kata hari ini. Selepas ini maknanya you have 6 days. You have 6 days. Hari ini, besok, lusa, tulat. You can say out. Anda boleh bercakap lah. Saya tidak akan stop. Saya tidak akan hentikan apabila isu ini dibangkitkan. Itu maksud saya. Maknanya, Arau boleh bangun, Macang boleh bangun, cakaplah. Saya sebagai speaker dan kalau saya preside, isu itu saya tak akan hentikan sebab saya nak beri ruang sudah cakap. Terpulanglah. Itu maksud saya. Jangan push saya. Oh, karena kenapa tidak hari ini? Kita ada 6 hari. Why must yesterday? Hari ini pun boleh, besok pun boleh. Go ahead. Sebab itu yang maksud saya. Jadi baik, saya nak teruskan. Saya kata tadi, nombor isu ni. Baik, saya teruskan dengan Titi Wangsa. Jadi saya bersalah lah. Bukan bersalah. This is between, ini yang saya maksudkan, Arau boleh bercakap dan saya tidak akan stop Arau bercakap isu yang telah pun isu apa Arau bangkitkan. Saya tidak akan stop. Terima kasih. Itu Terima hak. kasih. Terima kasih. Okey. Kami ikut arahan. Sana yang kepala tak Okey, betul. tak apa. Silakan Titi Wangsa. Titi Wangsa ada masa 30 minit. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kerana diberi peluang untuk membahaskan kajian separuh penggal RMK 12 ini. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan belia-belia daripada Titi Wangsa yang hadir di dalam Dewan pada pagi ini. Sebelum saya mulakan pembahasan, saya agak tertarik apabila melihat Larut membentangkan statistik tadi yang mengatakan bahawa perkembangan ekonomi Malaysia pada tahun 2022 8.7% adalah yang tertinggi di dalam negara ASEAN. Tapi sukacita saya nak berkongsi di sini. Apabila seseorang itu mencerita soal ekonomi ataupun menggunakan persentage ekonomi ini, kita mestilah melihat ekonomi ini secara mutlak. Sebagai contoh, kalau kita lihat Malaysia, pada tahun 2020, ekonomi kita menguncup 5.5%. Sedangkan Singapura 4.1% penguncupan, Indonesia 2.1%. Kalau kita tengok tahun 2021, Malaysia hanya berkembang 3.1%. Tidak cukup untuk cover penguncupan yang berlaku pada tahun 2020. Tetapi negara Singapura berkembang 7.6%. Dia menguncup 4.1, dia berkembang 7.6%. Begitu juga di Indonesia. Dia menguncup 2.1%, tetapi 2021 dia 3.7%. Dia sudah cover dia punya penguncupan 2020. Kita pada tahun 2021 masih belum recover kita punya 2021. Sebab itu apa yang kita lihat tadi 8.7% yang disebut oleh Yang Berhormat Larut itu adalah kerana low base effect. Jadi ekonomi ini rakyat biasa dia tak berapa faham. Jadi apabila kita membentangkan sebagai ahli parlimen, kita mesti bertanggungjawab. Saya nak beritahu Yang Berhormat Larut tadi. Kalau kita tengok dari segi kadar pengangguran, apa yang berlaku kadar pengangguran pada tahun 2020, 2021, 2022, saya nak sebut sini, 2021, kadar pengangguran negara meningkat 730,000, 4.6%. Kemudian 2022, hari ini kalau kita tengok, kadar pengangguran jatuh balik 581, iaitu 3.4%. Statistik lain yang saya nak kongsi. Kadar hutang meningkat 1.5 trilion. Indeks bursa jatuh daripada 1,860, jatuh 1,531, jatuh 1,219, sekarang ini 1,448. Sebenarnya apabila kita cerita soal ekonomi, kita kena tengok figure-figure ini secara keseluruhan dan bukan pick and choose. Jadi saya nak beritahu pada Dewan Yang Mulia ini. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi KDNK Malaysia pada suku kedua 2023 mencatatkan perkembangan hanya 2.9%.
berbanding 5.6% yang dicatatkan pada suku pertama 2023. Tetapi kita explain kepada rakyat, selain daripada high base effect, sebab efek 87% ini, sebab itu kita nampak kat sini dah terjatuh. Yang menyebabkan pertumbuhan pada suku kedua ini lebih perlahan. Terdapat juga beberapa faktor lain yang menyebabkan pertumbuhan ini perlahan ataupun menurun. Kita bagi proper explanation. Sebab itu saya tengok bagaimana Menteri Ekonomi bagi justification apabila kita lihat 2.9% ini, sebenarnya justification itu betul. Kerana dia ada high base effect. Di samping itu juga, kerajaan juga memberitahu kepada rakyat bahawa ekspor negara hari ini menguncup selama 6 bulan berturut-turut. Kenapa? Kerana permintaan global terhadap barangan negara kita semakin perlahan yang disumbangkan faktor ekonomi global yang tidak menentu, terutamanya rakan dagang kita yang pertama, yang utama, iaitu China. Mereka berdepan dengan keadaan ekonomi yang biasa mereka lihat 9% punya growth, sekarang lebih kurang dalam 4% saja. Dia merupakan rakan dagang kita yang terbesar sehingga mencecah 18% daripada kita punya GDP. Faktor kedua, kita juga lihat bahawa ada banyak perbelanjaan penggunaan yang semakin perlahan, terutamanya apabila perbelanjaan sektor swasta ataupun isi rumah, di mana kejatuhan perbelanjaan penggunaan ini daripada 14.8%, kemudian jatuh kepada 7.3%, jatuh kepada 5.9% dan jatuh kepada 4.3%. Bila dia tidak berkembang penggunaan ini, sudah tentu dia mempunyai efek kepada kebesaran ekonomi. Seperti mana yang kita sedia maklum, perbelanjaan penggunaan swasta menyumbang kepada 60% daripada saiz ekonomi negara. Maka apabila pertumbuhan penggunaan swasta ini perlahan, pertumbuhan KDNK juga akan semakin perlahan. Tan Sri Yang di-Pertua, kajian separuh penggal RMK12 ini saya cukup tertarik. Kerana kajian separuh penggal RMK12 ini yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri secara dasarnya merupakan satu rancangan yang lengkap untuk mencapai 7 sasaran hala 7 ekonomi yang digariskan sebelum ini. Berbaki kurang 2,5 tahun ke penghujung 2025, garis masa RMK12 ini, saya nampak RMK12 ini juga akan melengkapi rancangan-rancangan jangka panjang lain seperti New Industrial Master Plan 2030 dan juga New Energy Transition Roadmap yang dibentangkan baru-baru ini. Ini adalah merupakan strategi-strategi yang diletakkan di dalam Dewan ini untuk kita sama-sama melihat bagaimana kita boleh mengembalikan balik ekonomi Malaysia ini ke hadapan yang kita telah tertinggal selama 2-3 tahun yang lepas. Terbaik sahabat semua, itu dia. Yang pertama tadi ya berkaitan dengan MP Arau daripada pembangkang yang masih mahu kononnya ya perkara ini mau dibentangkan, iaitu isu pelepasan Zahid. Akhirnya ya Speaker Dewan Rakyat memberikan jawapan yang begitu padu seperti mana yang pernah dilakukan oleh Speaker Dewan Rakyat yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin, yaitu Azhar ya, yang juga turut menolak dengan memberikan alasan itu juga yang digunakan oleh Speaker Dewan Rakyat ini, sehingga terduduk terdiam ya pembangkang macang, tapi Arau tetap bangun untuk cuba ya menutup segala kemaluannya sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi inilah yang menyebabkan MP Arau ini koyak habis di Dewan Rakyat ya, dan menunjukkan kebobrokan, kebodohan, kebangangannya sendiri sahabat-sahabat semua. Dan sekali lagi saya tayangkan satu lagi video yang mana ya yaitu ketua pembangkang yang membuat penipuan di Dewan Rakyat juga turut ya dilondekan oleh MP Titi Wangsa, yaitu YB Johari ya, dengan penjelasan yang lebih details ya, yang mana ya cubaan daripada ketua pembangkang ini yang kononnya
pertumbuhan ekonomi ketika Perikatan Nasional lebih tinggi berbanding dengan pada hari ini. Jadi ya itu sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh YB Johari, mengatakan kerana low base, ya karena ya pada masa itu pertumbuhan yang begitu rendah, apabila dia meningkat, ya dia akan menjadi peratusan yang tinggi. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat kepada totalnya itu, jumlahnya itu ya adalah lebih kecil berbanding dengan beberapa tahun ataupun yang mendatang ini. Itu dia terbaik pencerahan daripada YB Johari. YB dua-duanya Johari juga ya. Speaker pun Johari ya, YB MP Titi Wangsa pun Johari juga. Itu dia. Jadi terbaik, inilah dia pembangkang-pembangkang standardnya yang memang tiada ya, kosong, hancur dengan menipu fakta dan sebagainya. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti MP-MP pembangkang ini. Termasuk ketua pembangkang juga, kepala otak mereka tuh hanya tahu menipu, memprovokasi, manipulasi fakta, data dan sebagainya. Untuk apa? Tujuan politik semata-mata. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.